Kes buli dilihat seperti tidak berkesudahan. Terbaru melibatkan kanak-kanak 11 tahun maut didakwa dicekik, disepak dan dihempas oleh senior rumah anak yatim gara-gara wang RM4. Menurut pakar motivasi yang juga kaunselor Hushim Saleh, kebanyakan kes melibatkan kedudukan keuangan mangsa dan pemangsa atau perbezaan darjat. Syahira Sukri ada laporannya. Forum Remaja mencetus kecemerlangan diri. Forum Remaja, jendela kematan yang indah. Forum Remaja, pintu kesucian rohani. Forum Remaja membentuk insan-insan. Forum Remaja, kunci revolusi masyarakat berbisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuntum melati tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama-sama saya Nur Sufi binti Amrin pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini gejala buli dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru, masalah ini bolehlah dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sebelum mengupas topik ini dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ketiga-tiga orang ahli panel kita pada hari ini. Ingin rasa makan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu tuan yang banyak budi. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Alia binti Zainal Abidin yang merupakan ketua pelajar di SMK Sedirau. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum, subhanallah. Baiklah, di sebelah kiri saya pula ayu berbaju kurung Saudari Khaidah Nuraini binti Jeffrey yang merupakan ketua Majlis Perwakilan Pelajar di SMK Sedirau. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum, alhamdulillah. Dan di hujung sana, nampak pemalu tetapi petah berkata-kata Saudari Nurul Fatin Suraya binti Junaidi yang merupakan setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar di SMK Sedirau. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah para hadirin sekalian, dasawarsa ini gejala buli dalam kalangan pelajar semakin mendapat ikutan. Saya yakin bahawa hadirin dan hadirat sekalian masih mengingati dengan nama Allahyarham Zulfarhan bin Osman yang telah meninggal dunia akibat dibuli dan dipukul hanya kerana dia didakwa mencuri sebuah komputer riba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, perkongsian video yang telah dimaknai di laman media sosial telah menjadi titik persoalan dan tanda tanya sampai bilakah gejala yang kurang sihat ini bakal berlaku dalam masyarakat kita. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama mengupas punca-punca gejala buli dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Baiklah, saya meminta pandangan daripada ahli panel kita yang pertama tentang konsep buli dan punca-punca gejala buli. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Awal bismillah pembuka bicara. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi awam. Banyak faktor yang mendorong kepada berlakunya gejala buli ini. Bak kata pepatah Melayu, jika tidak kerana angin, masakan pokok bergoyang. Gejala buli ini boleh didefinisikan sebagai masalah yang meliputi
Kegiatan seperti memeras ugut, menghina, memaki, menumbuk dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap mangsanya. Faktor kegagalan ibu bapa melakukan tanggungjawab terhadap anak merupakan akar tunjang kepada berlakunya gejala negatif seperti ini. Pada era moden ini, ibu bapa hanya mementingkan profesi atau kerjaya mereka sahaja yang bermotifkan hanya untuk mencari pendapatan sehingga sanggup mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Hal ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan belayan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Tambahan pula, belayan kasih sayang yang kurang, Tambahan pula, belayan kasih sayang yang tidak cukup yang diterima daripada ibu bapa juga melahirkan anak yang melahirkan anak yang bersikap agresif dan tidak berperi kemanusiaan sehingga sanggup melakukan perkara yang tidak sepatutnya terhadap orang lain tanpa mempunyai rasa belas kasihan. Sudah terang lagi bersuluh, ibu bapa lah yang berperanan untuk mendidik anak-anak dengan didikan yang sebaik-baiknya. Kerana anak itu ibarat sehelai kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapa lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Seterusnya, sebagai muhasabah diri, marilah kita renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah engkau mengkhianati amanah-amanah kamu, sesungguhnya kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak itu adalah ujian bagi kamu. Sesungguhnya ianya besar di sisi pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih ahli panel yang pertama. Wah, sangat hebat pujian yang diberikan oleh beliau. Dan saya bersetuju bahawa ibu bapa merupakan tonggak utama dalam mendidik dan melahirkan anak yang cemerlang. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada ahli panel kedua kita untuk mengutarakan pendapat beliau mengenai punca-punca gejala buli. Terima kasih Tuan Pengerusi. Hadirin dan hadirat sekalian, pada masa ini media massa sangat berperanan dalam apa-apa jua sama ada di negara kita atau di dunia amnya. Pada alam modernisasi dan globalisasi ini, media massa seperti rangkaian internet dan televisyen semakin pesat bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Penggunaan media berteknologi tinggi ini kebanyakannya digunakan oleh golongan remaja yang masih mentak. Kajian menunjukkan 80% anak-anak melayari internet. Terdapat banyak media berteknologi tinggi yang mempamerkan budaya luar dan aksi-aksi ganas yang mampu menjahanamkan peribadi dan akhlak remaja yang masih berumur setahun jagung. Uswahnya filem Bully, KL Gangster, Juvana dan WWE SmackDown yang telah mempamerkan sifat something dalam kalangan remaja yang masih hijau. Kesannya remaja akan meniru dan mengikuti aksi yang ditotoni mereka tanpa memikirkan kesan ke atas tindakan tersebut. Ringkasnya bahawa pengaruh negatif yang dibawa oleh media berteknologi tinggi juga menjadi pemangkit kepada kemelut sosial ini kepada ibu pertiwi kita. Itu sahaja Tuan Pengerusi. Baik, wah, tidak kurang hebatnya juga ya pujian yang diberikan oleh ahli panel kedua kita tadi. Baik, seterusnya saya percaya bahawa ahli panel ketiga kita mempunyai pujian yang tidak kurang hebatnya. Silakan. Pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih ku haturkan dari hati yang terdalam. Selain itu, kekurangan pengawasan dan kondisinya yang longgar juga telah menyebabkan berlakunya gejala buli ini. Pihak sekolah yang kurang peka dan tidak mengambil peduli hal ehwal pelajar serta kelonggaran kawalan disiplin ini juga telah memberi peluang keemasan kepada para pelajar untuk melakukan gejala sosial seperti gejala buli ini.
Kekurangan penghayatan nilai-nilai moral dan agama juga telah menyebabkan para pelajar melibatkan diri dalam gejala negatif ini. Hal ini demikian kerana seorang pelajar yang mempunyai nilai-nilai moral dan agama yang tinggi tidak akan mudah terpengaruh untuk melibatkan dirinya dalam gejala negatif ini, iaitu gejala buli ini. Oleh itu, kita hendaklah sedar agar tidak tergesa jauh. Aforisme klasik Melayu mengatakan, sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Itu sahaja Tuan Pengerusi. Baiklah, terima kasih Saudari Nurul Fatin Suraya binti Junaidi atas perkongsian yang cukup mantap dan hebat itu tadi. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, belukar semak di redah Panglima bersama Raja memikat merpati. Gejala sosial perosak bangsa kepada mangsa apa terjadi? Gejala buli memang memberikan impak yang sangat mendalam terhadap mangsa-mangsanya. Sekarang marilah kita mendengarkan pendapat daripada ahli panel pertama kita mengenai kesan-kesan yang bakal dilalui oleh mangsa-mangsa buli. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Gejala bulian keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli bertindak untuk membunuh diri bagi menamatkan penderitaan yang mereka tanggung. Sudah terang lagi bersuluh, mangsa buli biasanya akan mengalami trauma dan ketakutan sepanjang masa. Berdasarkan kajian dan bukti yang diperoleh, terdapat kes-kes yang tragik di mana mangsa buli bertindak di luar jangkaan, iaitu membunuh dirinya sendiri. Astaghfirullahalazim. Tamsirnya, kejadian yang berlaku pada Februari 2014 yang melibatkan seorang pelajar yang berusia 13 tahun maut selepas meminum sebotol racun serangga dipercayai tertekan akibat sering dibuli di sekolahnya. Mangsa yang bernama Tika Viraj telah mati ketika menerima rawatan di sebuah klinik selepas meminum racun yang disimpan di dalam tandas rumahnya di Seksyen 6, Bandar Rincin Semenyih. Perkara ini menggambarkan bahawa kes buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli hilang pertimbangan dan kewarasan fikiran sehingga tergamak untuk menamatkan nyawa mereka sendiri. Sekian itu sahaja Tuan Pengerusi. Terima kasih atas perkongsian yang cukup menarik dan terperinci itu tadi. Baiklah, seterusnya kita tanpa buang masa lagi, kita beralih kepada ahli panel kedua kita untuk berkongsi hujah beliau mengenai impak-impak yang bakal berlaku kepada mangsa. Ya, benar ya. Saya setuju dengan hujah yang disampaikan oleh panel satu itu tadi. Saya berpendapat bahawa kesan utama gejala buli di sekolah ialah pelajar yang dibuli akan merasa takut untuk hadir ke sekolah. Kebiasaannya, pelajar yang dibuli bersaiz lebih kecil dari segi fizikal jika hendak dibandingkan dengan pembuli. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu untuk melawan kerana berasa takut. Pembuli kebiasaannya akan menyuruh mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan pembuli sendiri. Jika mereka membantah, mereka akan didera atau dipukul dengan lebih teruk. Terdapat juga sesetengah pembuli yang akan membawa kawan-kawannya untuk memukul pelajar yang dibuli. Di kalangan pelajar perempuan pula, mereka suka menyindir dan mengutuk sesama sendiri. Hal ini menyebabkan pelajar yang dibuli akan berasa tertekan dan ketakutan untuk hadir ke sekolah. Ini jelaslah bahawa kadar konten di kalangan pelajar yang dibuli akan meningkat disebabkan perasaan takut mereka untuk hadir ke sekolah. Itu sahaja Tuan Pengerusi. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang mantap itu tadi. Nampak gayanya gelanggang forum kita pada hari ini semakin rancak dengan hujahan hebat-hebat daripada ahli panel kita tadi. Baiklah, sidang hadirin sekalian, kita masih lagi berada dalam forum remaja tahun 2022 dan masih lagi mengupas tajuk gejala buli di manakah silapnya. Sekarang kita sedia maklum bahawa impak gejala buli ini amat besar bagi mangsa-mangsa buli. Oleh itu, langkah yang efisien haruslah diambil bagi mengatasi isu ini. Baiklah, maafkan saya, bab kata pepatah, jangan biarkan kutis menjadi tokak. Tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Saudari Nurul Fatin Suraya binti Junaidi untuk mengemukakan pendapat beliau mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi isu ini. Silakan Saudari. Lidahan arah hingga kenali, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih wahai saudari.
memberi tumpuan sepenuh hati. Aforisma klasik Melayu mengatakan, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat banyak langkah-langkah yang efektif yang boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Antaranya ialah ibu bapa hendaklah memberikan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa hendaklah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka dapat mencontohi kelakuan ibu bapa. Hal ini kerana pada tanggapan anak-anak mereka, setiap perbuatan atau tindak tanduk ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berkelakuan baik di hadapan anak-anak sahaja, sedangkan mereka mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah, bapa borek anak bentik. Seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dia berjalan serun. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ibu bapa juga haruslah memupuk peribadi anak-anak sejak kecil, seperti melentur buluh dialah dari rebungnya. Itu sahaja Tuan Pengerusi. Maafkan saya, saudari pengerusi, izinkan saya menambah pendapat berdasarkan hujah yang disampaikan oleh panel satu itu tadi. Ya, silakan saudari. Terima kasih. Pada pendapat saya, para pelajar harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala buli ini. Para pelajar yang ternampak kes buli yang berlaku atau menjadi mangsa buli haruslah memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah demi kesejahteraan semua. Manakala pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bukan sebaliknya menutup kes itu sesuka hati sahaja. Jika kes buli ini masih lagi tidak dibicarakan, kemungkinan gejala buli akan semakin berleluasa dan bertambah. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki terlibat dalam gejala buli dan ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut dan mencari jalan keluarnya. Pihak sekolah juga harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut supaya dia tidak mengulangi perbuatannya itu lagi dan menjadi iktibar kepada pelajar lain. Etika dan peraturan sekolah juga harus diperketatkan dan ditekankan supaya para pelajar mengikuti etika sekolah dan tidak terlibat dalam gejala buli seperti ini. Itu sahaja Tuan Pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita atas pemberian dan perkongsian informasi yang sangat mantap itu tadi. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, saya amat bersetuju dengan hujah-hujah yang diberikan oleh ahli panel kita itu tadi. Allah pernah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'il ihsan illal ihsan, yang membawa maksud tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Baiklah. Dan firman Allah yang seterusnya ialah dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua yang membawa maksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan kebaikan dan kebajikan, dan janganlah pula kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa, maksiat dan juga pencerobohan. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita pada hari ini tentang gejala buli dalam kalangan pelajar. Menuding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi mencari cara penyelesaiannya tidaklah semudah yang diperkatakan. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan supaya pelajar dapat belajar dalam keadaan yang kondusif dan juga harmoni. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya mewakili semua ahli panel kita pada hari ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi mendengarkan forum kami hari ini. Kami mohon mengakhiri bicara ini dengan serangkap pantun. Penjahit benang membawa peti, Ibu Hasruni menjahit kebaya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.